antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 979. Abu Darda radhiyallahu an berkata, baca maksud dia, 12 macam sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tengok 980. Mereka yakin terhadap janji-janji Allah. Yang kedua, mereka putus harapan dari makhluk. Yang ketiga, permusuhan mereka hanya kepada syaitan. Yang keempat, mereka rajin memperbaiki urusan mereka. Yang kelima, mereka kasih sayang pada makhluk. Yang keenam, mereka sanggup menanggung penderitaan untuk kepentingan kemaslahatan ummah. Yang ketujuh, mereka yakin pada syurga jika mereka berbuat amal, iaitu benar bahawa Allah tidak mensia-siakan pahalanya. Yang kedelapan, mereka tunduk pada hak. Yang kesembilan, mereka tidak jemu memberi nasihat meskipun pada musuh. Yang kesepuluh, mereka tidak menyimpan kelebihan harta dan selalu memberikan kepada fakir miskin. Yang ke-11, mereka selalu berwuduk. Dan yang terakhir, mereka tidak gembira jika mendapat dan tidak sedih jika tidak mendapat dunia. Ini daripada kata Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang daripada perawi hadis. Dia kata 12 macam sifat para nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi sifat para anbiya Allah, iaitu yang pertama, mereka yakin terhadap janji-janji Allah. Jadi kita tahulah golongan para anbiya Allah ini, mereka dalam keadaan insan yang mulia dan dipermuliakan Allah, dipelihara oleh Allah. Maka sifat bagi mereka mempunyai sifat-sifat yang kesempurnaan. Tiada ada sifat yang cacat celah. Jadi inilah sifat-sifat yang ada kepada mereka. Mereka yakin sungguh-sungguh dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak sama dengan manusia biasa lah. Kita manusia biasa ni kadang-kadangnya ada yang tak yakin dan sebagainya, ataupun timbul dalam diri kita ni berbelah bahagi, ataupun ada yang tak yakin terus, macam-macam hal manusia biasa ni. Tapi Nabi maka yakin terhadap segala janji-janji Allah. Ini untuk menjadi renungan dan ilmu kepada kita lah, untuk kita nak melihat sifat-sifat para Nabi alaihi wassalatu wassalam, supaya sifat-sifat ini menjadikan petunjuk, disimpan dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Jangan kita menjadi insan yang melakukan dosa, kesalahan dengan kita mengatakan nabi-nabi ini dengan sifat-sifat yang tak baik. Jadi kalau kita mengkeji, kita menghina para nabi, para rasul Allah, dia membawa kepada masalah rosaknya akidah. Jadi itu yang kita diberitahu ni, sifat-sifat nabi ni, supaya kita beringat. Kalau nak bercakap, nak mengata apa pun dalam ni, kita kena berhati-hati. Jadi sifat-sifat yang terpuji ini, inilah yang ada pada para anbiya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka putus harapan daripada makhluk. Para nabi, mereka tak harap kepada makhluk, tuan-tuan. Kita ni makhluk
orang biasa, kita masih mengharapkan sesuatu, ataupun kita mengharapkan juga pertolongan, bantuan. Tetapi mereka langsung tak ada harapan dengan makhluk, dengan manusia, semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu dia berbeza dengan kita manusia biasa. Kita ni duk harapan dengan makhluk ada. Kadang-kadang kita minta, bila minta bantuan, minta pertolongan, itu satu pengharapan. Tapi dia tidak. Ini sifat yang suci, yang sifat yang terpuji ada para nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Permusuhan mereka hanya kepada syaitan. Jadi musuh dia adalah syaitan. Sebab tu bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, siapa musuh engkau? Maka terus dijawab, iblis kata, musuh aku yang pertamanya engkau. Dia cukup sakit hati dan cukup geram dan marah sungguh dengan Nabi-Nabi. Jadi kalau kita manusia pemarah kat Nabi, tu yang dicop Salman Rushdie itu syaitan. Diisytiharkan oleh pihak kerajaan Iran nak bunuh, dan ditawarkan siapa boleh tangkap, diberikan tawaran hadiah, dibunuh. Orang akan dibunuh, ditangkap, suruh dibunuh Salman Rushdie. Tetapi dia diberikan perlindungan oleh kerajaan Britain, melindungi Salman Rushdie, penulis buku yang menghina, mengkeji dan menuduh Nabi yang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan, jadi sebab tu mereka, musuh mereka yang utama sekali adalah syaitan, dan juga wakil-wakil syaitan. Gitu. Yang di kalangan manusia, yang berupa manusia, yang mereka ni musuh Allah, musuh para nabi, musuh rasul, maka mereka ni musuh yang merupakan syaitan. Jadi inilah permusuhan yang dikatakan musuh yang utama, yang mereka bermusuhnya adalah dengan nabi-nabi. Jadi nabi pun musuh dan yang pertamanya, yang paling utama adalah syaitan. Dan para nabi, mereka rajin memperbaiki urusan-urusan mereka. Jadi urusan-urusan mereka dengan ummah, dengan di kalangan masyarakat, di kalangan manusia biasa, maka mereka memperbaiki urusan-urusan itu dari semasa ke semasa, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu mereka memperbaiki urusan ini untuk menjadikan contoh tauladan kepada di kalangan masyarakat ataupun ummah. Dan mereka kasih sayang kepada makhluk. Jadi sifat Nabi ini berkasih sayang dengan segala makhluk, bukan hanya sekadar di kalangan manusia, termasuk juga binatang-binatang. Sebab tu Nabi kasih sayang dengan makhluk. Unta boleh datang mengadu dengan Nabi. Satu hari unta mengamuk, pertempuran orang lari dekat pasar, lentang pukang orang lari, unta naik minyak. Tiba-tiba sahabat-sahabat nampak Nabi, suruh Nabi lari. Nabi tak lari, Nabi tetap berada di situ berdiri. Bila unta ternampak Rasulullah, terus dia menghala ke Nabi, makin perlahan terus berhenti depan Nabi, dan diletakkan bibir mulutnya di pipi sebelah sebelah kiri Rasulullah, lalu dibisikkan seolah-olah dan bercakap sesuatu, mengatakan kepada Nabi. Lepas tu dia pun tinggal. Nabi tanya, siapa punya unta ini? Tiba-tiba tuan dia pun datang. Dia kata, saya punya. Dia kata, kenapa kamu melakukan kezaliman kepada dia? Nabi marah, Nabi tegur sahabat, kamu dah buat zalim kepada binatang, kamu tidak beri makan dia, minum dia dah berapa hari dah. Unta ni mengadu kat aku tadi. Rupanya unta mengadu kepada Nabi. Mukjizat.
Kita dah baca mukjizat Nabi Allah Sulaiman bercakap dengan binatang. Nabi pun ada. Jadi unta ni bila tengok Nabi terus jadi lemah, mari dengan keadaan yang bersopan, terus letakkan bibir di tepi telinga Nabi. Dibisik kepada Nabi. Dia kata, aku mengamuk, lapar, tak makan, dah seminggu dah Tuan tak bagi makan. Zalim Tuan. Jadi Nabi kata, kamu orang yang zalim, mementingkan makan minum kamu, yang dia kamu tak bagi makan. Suruh bekerja, suruh buat tu buat ini. Nabi tegur dia, jangan zalimkan binatang. Jadi itu kita tu. Sebab tu Nabi, sifat mereka berkasih sayang dengan segala makhluk. Dan mereka diutuskan ke atas muka bumi para anbiya Allah untuk sekalian, bukan pada manusia saja. Dan yang keenam, mereka sanggup menanggung penderitaan untuk kepentingan maslahah ummah. Apa masalah susah payah macam mana pahit maung derita masalah ummah, Nabi tetap menanggung kesusahan ummah. Tak pernah mengeluh, tak pernah menyesal, tak pernah merungut-rungut. Sebab mereka dilantik untuk ummah. Maka dilantik untuk ummah, dia tak pernah pun menimbulkan apa masalah. Sebaliknya, menanggung segala permasalahan yang ada kepada ummah masing-masing. Jadi itu tuan-tuan, ya, sifat para Nabi sanggup menanggung segala penderitaan. Dimusuhi, diusir, dihalau. Nabi kita pun pernah diboikot di pulau, sehinggakan bersama dengan sahabat terpaksa makan pucuk-pucuk kayu. Nak pergi beli di kedai, Abu Lahab, Abu Jahal kata, siapa jual dekat Muhammad dengan pengikut dia, kami dapat tahu, dengan kedai-kedai dengan orang kami bakar, bunuh. Tak berani. Kita baca balik sirah tu, ada kisah berlaku. Sampai beberapa bulan Nabi tertahan, tak ada benda makan, putus bekalan dengan sahabat. Ini kisah penderitaan Rasulullah, kisah Nabi. Tapi untuk ummah. Dan kita tengok dalam perang Khandaq, dengan tak makan, tak minum, Nabi ikat batu di perut nak gali parit. Untuk ummah, bukan untuk dia. Selesai sudah, maka adalah seorang sahabat kata, ada seekor kambing. Mana nak cukup? Nabi kata tak apa, cukup. Dengan seekor kambing semua boleh makan, sembelih. Nah, di perkara ni kita tengok, itu kepentingan ummah. Dan dia tak ambil kesempatan kepada ummah. Dia menjalankan untuk kepentingan ummah. Dan mereka yakin pada syurga jika mereka berbuat amal. Itu benar bahawa Allah tidak mensia-siakan pahala. Jadi keyakinan mereka dan para Nabi sudah pasti, yang kita diberitahu bahawa mereka ini orang yang mulia, disucikan Allah, maka mereka itu bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan mereka begitu bersungguh-sungguh, dan itulah keyakinan yang dinyatakan kepada ummah, supaya kita melakukan amal yang baik, Allah membalas kita dengan balasan syurga. Dan yang ke-8-nya, mereka tunduk pada yang hak. Mereka tidak akan membantah di atas segala kebenaran. Maka itulah yang dijalankan, yang telah dibuat, dilakukan kepada ummah dan juga kepada seluruh masyarakat. Tidak berbantah-bantah. Kita ni, manusia biasa ni, berbantah-bantah walaupun pada kebenaran. Dan mereka juga tidak jemu memberi nasihat meskipun pada musuh. Dengan musuh pun memberi nasihat, memberi tunjuk ajar. Mereka tak pernah merasa jemu, tak pernah merasa bosan, walaupun musuh tak layan dia. Tapi tetap dia menyampai dan memberi nasihat kepada musuh-musuh dengan tiada ada perasaan jemu. Ini sifat mulia yang ada pada mereka. Dan mereka para Nabi tidak menyimpan kelebihan harta dan selalu memberikan kepada fakir miskin, walaupun dengan sebiji tamah.
yang pernah diuji malaikat menjelma jadi manusia, datang ke rumah Nabi. Nabi tanya isteri dia, Aisyah radhiyallahu anha, apa yang ada? Dia kata ada tamar. Dari tamar tu ambil sebiji bagi, tinggal sebiji. Nak diceritakan betapa ujian Allah Ta'ala nak uji, nak tunjuk sifat para Nabi. Jadi walaupun dengan sebiji diberi, walaupun dengan 2 biji diberi, walaupun benda tu sedikit. Dan sebab itu harta tiada ada di longgok pada Nabi-Nabi. Mana ada dalam catatan sejarah Nabi tinggal kebun kurma bereka-reka? Tak ada. Ada Nabi tinggal selonggok emas perak? Tak ada. Nah, jadi itulah para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak menyimpan, tak ada harta yang lebih. Ada harta pun diberi kepada fakir miskin. Yang mereka juga selalu berwuduk. Ini sifat para Nabi. Nah, jadi kita pun dituntut dalam kitab-kitab fiqh sunat berwuduk. Kita ni nak ambil, nak wuduk, nak sembahyang, nak baca Quran. Kadang-kadang bila dah ada sembahyang pun kita dah bertahan. Kadang-kadang sampai kita nak kencing, nak buang, nak kentut, nak apa pun tahan juga. Biarlah kita lepaskan benda tu. Kalau kita dah tahan tu makruh, kita pergi ambil lain. Ada wuduk nak ambil lain tak masalah. Ada kebaikan kelebihan tu. Kita tuan-tuan bicara tengok dalam kitab bimbingan mukmin jilid yang pertama, tentang kelebihan wuduk. Jadi Nabi-Nabi sentiasa berwuduk. Dan yang terakhir, sifat mereka para Nabi, tidak gembira jika mendapat, tidak sedih jika tidak mendapat dunia. Dapat tak dapat atas dunia ni, tak ada perasaan sedih. Kita manusia biasa, dapat seronok dah, tak dapat sedih. Tak dapat duka cita. Jadi gitu tuan. Jadi inilah sifat mulia para anbiya Allah. Nak sebut benda ni bukan apa pengarang nak sebut ni, nak menjadikan dia sebagai pengajaran, sebagai contoh yang baik, yang terbaik untuk kita tauladani dan menjadi pegangan keyakinan dalam hidup kita. Inilah kemuliaan para anbiya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti sambung kemudian. Jadi saya minta maaf nak ambil kesempatan sikit. Kebetulan dah cakap depan tuan-tuan. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang ada bagi sumbangan, muslimat pun ada bagi sumbangan. Pusat tarbiyah yang saya buat di kampung tu sudah siap. Cuma sekarang kita nak pasang kapek untuk pakai bulan Ramadan. Jikalau tuan-tuan yang sudi ataupun ada untuk mewakafkan duit tuan-tuan untuk kita beli kapek untuk dipasang dan boleh jemaah pakai sempena Ramadan ini, maka saya bagi pihak pengurusi dan ahli jawatan kuasa pembinaan mengalu-alukan dan mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Kalau yang nak nombor akaun apa semua boleh hubungi saya bagi nombor akaun apa semua untuk masuk dalam bank Islam. Jadi kita secepat mungkin kita nak dana ni untuk kita nak pasang kapek lah. Boleh-bolehnya saya dah beritahu semalam dengan tukang buat ni, saya kata seboleh-bolehnya awal Ramadan kita nak pakai lah. Jadi keselesaan jemaah untuk sempena Ramadan tahun ini insyaAllah dah masuk ni, dah masuk 3 tahun baru boleh kita nak pakai. Jadi gitu. Dan 2-3 hari lepas tukang yang buat kubah, nak pasang kubah tu, dia berjanji, dia kata insyaAllah sebelum Ramadan dia akan pasang kubah. Jadi bila kita tutup kubah tu boleh pasang kapek lah, tak ada masalah. Jadi itu tuan-tuan. Jadi jika tuan-tuan yang ada nak masuk dalam akaun bank pun boleh. Sebab saya betul lupa nak bawa tadi, ada akaun bank kita. Jadi boleh hubungi saya dan kita akan bagi nombor akaun. Ya. Jadi itulah jika tuan-tuan yang nak wakaf sempena Ramadan, kita nak pakai kapek.
wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwa wal ihsana la khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallah.